warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk meneroka sains bersama saya, Cikgu Siti Nurlailani binti Zakaria. Baik, hari ini kita akan belajar topik manusia. Sebelum ini, kamu telah pun belajar tentang kelas-kelas makanan. Ada berapa semua kelas makanan? Okey, cuba kamu sebut. Okey, ada berapa? Ada 7 kelas makanan semuanya kan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, air dan pelawas. Okey, cikgu harap kamu semua dah tahu contoh-contoh makanan mengikut kelas makanan ya. Okay. Jadi hari ini cikgu nak sambung lagi tajuk manusia bagi standard kandungan 3.3 iaitu pencernaan. Di akhir pengajaran dan pemudahcaraan nanti, cikgu harap murid-murid dapat memerihalkan proses pencernaan dan dapat membuat urutan aliran makanan semasa proses pencernaan ya. Baik. Mari kita tengok apa itu pencernaan. Okey, pencernaan adalah proses menghancurkan makanan kepada cebisan lebih kecil supaya nutrien dari makanan boleh diserap oleh badan kita bermula daripada mulut, dibantu oleh gigi, lidah dan air liur, kemudian melalui esofagus, perut, usus dan dubur. Baiklah. Mari kita tengok pula urutan aliran makanan. Okey, tadi kamu dah pun tahu yang proses menghancurkan makanan ni adalah bermula dari mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Okey, contohnya kita makan biskut. Biskut kan keras. Jadi, macam mana biskut yang keras itu boleh lembut dan boleh ditelan? Siapa tahu? Gigi lah yang membantu kita menghancurkan biskut tadi menjadi cebisan yang lebih kecil. Okey, kemudian dengan bantuan air liur dan lidah, biskut tadi akan menjadi lebih lembut dan mudah ditelan. Cuba kamu bayangkan, jika kamu makan biskut 4 segi, okey, kamu masukkan dalam mulut tanpa dikunyah. Agak apa yang akan terjadi? Macam mana rupa kerongkong kamu? Mesti bentuk petak kan? Agak-agak senang tak nak lepas biskut tadi. Susah kan? Mungkin akan menyebabkan kecederaan pada kita. Okey, sebab tu orang-orang yang tak ada gigi, contohnya seperti orang tua yang gigi dia dah tangkal, rosak semua tu kan, mereka hanya boleh makan makanan yang lembut-lembut saja. Seperti apa tau? Seperti bubur, apa lagi ya? Nasi air. Sebab apa? Sebab ia mudah ditelan. Okey. Selepas makanan dihancurkan di dalam mulut, makanan tersebut akan melalui pula saluran esofagus. Okey, esofagus ni merupakan satu saluran yang agak sempit. Okey, sebab tu kita mesti kunyah makanan betul-betul supaya ia hancur dan lembut. Okey. Apa jadi kalau makanan yang kita makan tak betul-betul hancur dan lembut? Kita boleh tercekik dan berbahaya lah kan? Okey. Setelah melalui esofagus, makanan yang kita makan tadi akan bergerak lagi masuk ke dalam perut. Okey. Makanan akan dicernakan lagi supaya menjadi lagi lebih halus, kemudian dialirkan pula ke dalam usus. Okey. Semasa dalam usus ni, segala nutrien daripada makanan yang kita makan tadi akan diserap dan dialirkan ke seluruh badan kita tau. Daripada situ. Jadi cikgu nak tanya, adakah semua makanan tercerna yang melalui urutan aliran makanan tadi tu dapat diserap oleh badan sepenuhnya? Okey, makanan yang tidak dicernakan, tak semua makanan tadi dicernakan, dihancur dan diserap tau. Ada juga yang tak dicernakan. Okey, yang tak dicernakan ni ataupun yang tak diperlukan oleh badan tu akan dialirkan pula melalui dubur sebagai
tinja. Yang kamu buang kat dalam tandas tu, hari-hari dalam tandas tu. Itulah tinja. Okey. Kat sini ada gambar urutan aliran makanan. Kamu tengok kan? Makanan mula-mula masuk melalui mulut, dah dikunyah. Okey, bagi dia halus dan lembut. Kemudian makanan tersebut masuk melalui saluran esofagus ni dan menuju ke perut. Okey, yang bahagian atas ni perut dulu tau. Okey, kemudian daripada perut menuju ke dalam usus. Okey, tengok usus kita ni berselirat. Daripada usus ni pula segala nutrien-nutrien tadi akan diserap. Okey, dan dialihkan ke seluruh badan kita. Okey, kemudian daripada usus tadi, makanan yang ataupun hasil yang tidak diperlukan oleh badan tu dijadikan. Okey, dia dikeluarkan melalui rubus sebagai apa cikgu sebut tadi? Sebagai tinja. Okey. Okey. Baiklah. Untuk memudahkan lagi kamu ingat aliran proses pencernaan makanan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu proses pencernaan makanan. Kita nyanyi sama-sama ya. Okey. Okey, itu dia lagu pencernaan makanan. Okey, berdasarkan lagu ni, cuba kamu sebut. Okey, proses pencernaan makanan. Okey, macam mana aliran pencernaan makanan berlaku? Okey, mula-mula sekali bermula dari dalam mulut. Kemudian, melalui saluran esofagus, terus ke perut, kemudian usus dan akhir sekali keluar melalui dubur sebagai apa cikgu sebut tadi? Sebagai tinja. Okey, rumusan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah, tengok betul-betul ya. Pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Sekarang cikgu akan agihkan kepada kamu 2 lembaran kerja. Kamu dikehendaki menjawab kedua-dua lembaran kerja ni. Okey, lembaran kerja yang pertama, kamu dikehendaki senaraikan urutan aliran makanan semasa proses pencernaan. Okey, senaraikan di dalam carta alih yang cikgu buat ni. Lembaran kerja yang kedua, kamu dikehendaki melabel setiap bahagian badan yang terlibat dalam proses pencernaan. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan sambung topik yang seterusnya pada minggu hadapan. Okey, sehingga jumpa lagi.